Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama sekali lagi selepas menunaikan solat subuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi untuk memperbincangkan ayat-ayat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada perkara yang paling mulia, paling baik untuk kita kaji ialah untuk kita mengkaji selain Al-Quran itu sendiri. Selain daripada kita baca yang lain-lain, tentu sahaja kita tak boleh biarkan Al-Quran ini kesorangan duduk di dalam rak kita ataupun di atas ataupun sekadar dibaca-baca ketika ada majlis tertentu sahaja. Tetapi biarlah Al-Quran ini dibaca, difahami dan juga kita diamalkanlah untuk kita kebahagiaan, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Baik, tanpa melengahkan masa, sebelum tu saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kerana sudi menjemput saya untuk kita berbincang-bincang berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Quran ini. Baik, hari ini insya-Allah kita akan memperbincangkan berkenaan dengan surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat, sebelum ni kita dah bincangkan surah Al-Bayyinah, di mana Al-Bayyinah menceritakan berkenaan bagaimana Rasulullah SAW akan menyampaikan wahyu, mengajar wahyu ni di mana-mana sahaja, apa cara sekalipun, mencari ruang-ruang dakwah untuk dia sampaikan kepada umat dia, iaitu umat yang akhir zaman ini. Jadi kemudian kita cerita berkenaan Al-Zalzalah, di mana pilihan ini di tangan manusia. Sama ada dia hendak yang baik atau yang buruk. Wahyu telah disampaikan, maka pilihan adalah di tangan kita, sama ada kita hendak menerimanya atau menolaknya. Yang itu sebenarnya yang kita dapat kita dapat perolehi daripada surah Al-Zalzalah. Kemudian kita lihat pula surah Al-Adiyat, di mana malang dia nanti kita akan lihat dalam surah ini, manusia ada yang tersalah pilih kerana dilalaikan dengan apa yang dia suka, apa yang dia sayang, melebihi sayang dia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu yang kita dapat lihat insya-Allah pada surah yang hari ini yang kita akan bincangkan. Baik, surah Al-Adiyat ni menurut seorang penafsir Al-Quran iaitu Al-Biqai rahimahullah taala, dia kata antara tujuan utama surah ini adalah pemberitaan, pengkhabaran tentang kerugian betapa ramainya manusia pada hari kiamat nanti. Di mana berlakunya kerana mereka memilih untuk duniawi dan harta benda berbanding apa yang kekal di sisi Allah. Jadi sebelum kita masuk ke ayat yang pertama ni, kita nanti lihat Allah akan cakap berfirman berkenaan dengan wal adiyat. Jadi tentu sahaja nanti sumpah-sumpah yang Allah katakan dalam ayat 1 hingga ayat 5 ni tentu sahaja ada kaitannya dengan apa yang hendak disampaikan dalam ayat yang seterusnya, ayat 6 hingga 11 tu. Cuma ni kalau kita lihat dalam kitab-kitab klasik, taklah diperbincangkan apakah hikmah sumpah itu. Tetapi bila kita lihat dalam tafsir-tafsir contemporary misalnya, kita akan dapat lihat ada yang cuba menafsirkan dan kita dapat lihat barangkali itulah kaitannya, insya-Allah. Jadi kita dapat lihat Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wal 'adiyati dhabha. Allah bersumpah, Allah kata wa di sini kita kata waw qasam lah, waw untuk bersumpah. Menunjukkan apa yang hendak disumpahkan itu suatu benda yang penting untuk menarik perhatian manusia supaya manusia mendengar. Wal 'adiyati dhabha. Demi, kalau kita kata wow tu bukan wow yang dan tu, ni wow demi. Dia tak sambung dengan cerita dia kata Allah kata demi. Demi apa? Demi al-adiyat dhabha. Demi al-adiyat yang berlari kencang, dengan dhabha di sini bermaksud dengan terengah-engah lah, ataupun ada desusan suara. Menunjukkan dramatiknya apa yang Allah nak sampaikan dalam surah ni, sebab Allah sampaikan kepada golongan yang faham bahasa Arab. Jadi Allah sampaikan dalam bentuk dramatik. Allah bagi tahu demi al-adiyat yang terengah-engah. Sengaja saya tak tafsirkan makna al-adiyat ini kerana al-adiyat ini sendiri tidak diberitahu oleh Allah SWT apakah ia. Cuma kalau kita dengar, kalau kita lihat kepada maksud daripada perkataan Arab itu ada ya'du bermakna dia bermaksud sesuatu yang jauh atau melampaui batas. Maksudnya dia melambangkan kemampuan sesuatu pelaku ini menempuh perjalanan yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat, sangat cepat. Maksud dia ada maksud
tangkas pergerakan dia. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir klasik diterjemahkan sebagai wal adiyat, ini kuda perang, sama ada di perang Badar ataupun di zaman jahiliah. Jadi mereka tahu perkara ini, mereka akan terbayang-bayang bahawa betapa hebat, betapa lajunya kuda perang mereka ini, war horse mereka ni. Dan juga dapat juga ditafsirkan oleh ulama-ulama klasik di mana mengatakan bahawa ini adalah unta. Unta yang digunakan untuk orang pergi ke haji lah, di mana dia bergerak dengan sangat pantas. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan bahawa ini adalah kuda perang lah kerana kesukaan orang Arab itu sendiri adalah berperang. Mereka suka berperang, mereka suka benda-benda kecil pun mereka boleh berperang. Jadi kita dapat bayangkan, Allah bayangkan di sini wal adiyat sini adalah kuda perang. Tetapi menarik, kenapa Allah SWT, apa hikmah dia Allah tidak letak suatu objek itu barangkali supaya dia boleh sesuai sehingga ke zaman mana pun. Kalau kita mungkin kita kata ini bukan kuda lah, kuda mungkin kita tak rasa macam nanti kita kata ini mungkin jet perang, ini mungkin pesawat perang ataupun mengeluarkan peluru berpandu begitu. Kita mungkin boleh bayangkan mengikut zaman-zaman kita sendiri. Wallahu a'lam. Mungkin itu antara hikmah kenapa Allah tidak bagi tahu. Jadi cuma kita tahu bila sebut al-adiyat secara literalnya bererti yang berlari dengan kencang atau yang bergerak dengan kencang sekali. Itu kita kata wal adiyati dabha. Jadi Allah bukan sekadar memberitahu pergerakan suatu objek itu dengan laju, Allah juga letak juga sound effect juga, ada bunyinya terengah-engah di situ. Macam kita kata lelah habis itu dalam berlari itu tercungap-cungap nafasnya, jadi kita boleh lihat adanya efek, adanya action dan juga ada juga special effect, ada juga sound effect kat situ. Jadi ada bunyi kat situ yang menunjukkan bahawa keadaan situ sangat kelang kabut lah kita katakan macam tu. Start movie je dah orang kata dah ada dah dia punya action dia. Jadi kalau kita lihat dari segi bahasa juga dia boleh diertikan dabhan itu dengan suara anak panah ketika terlepas daripada busur dia. Itu juga boleh kita tafsirkan daripada dabhan itu. Kalau zaman kita mungkin kita kata peluru berpandu lah. Dia keluar daripada jet pejuang tu, dia ada bunyi macam tu. Wallahu a'lam bagaimana, kita pun tak tahu macam mana. Tapi itu yang hendak kita bayangkan dan boleh kita bayangkan untuk menimbulkan rasa gerun itu. Dan kita akan lihat nanti kenapa disebut berkenaan al-adiyat ni. Sama ada kuda perang ke, sama ada unta yang menghantar orang pergi ke haji ke, sama ada zaman kita apa sahaja pesawat terbang ke, pesawat apa sahaja kenderaan yang digunakan untuk berperang, kita dapat bayangkan mengikut kesesuaian akal kita, kesesuaian intelektual kita berdasarkan zaman kita sendiri. Itu kerana hikmah kenapa Allah diamkan maksud adiyat. Cuma bagi tahu apa sifat adiyat itu adalah berlari dengan kencang, bergerak dengan sangat pantas sekali. Kemudian dalam ayat 2 Allah kata fal muriyati qadha. Dan demi kita tafsirkan kuda lah kalau kita kata kuda, dan demi kuda perang yang mencetuskan api dengan pukulan. Mana bila bergerak dengan pantas pasti saja akan ada efek yang lain pula. Kalau kita katakan al-muriyat merujuk kepada yang menyalakan api. Bila berlari terlampau pantas, umpama orang yang menggerakkan yang nak gerak yang nak hidupkan api tu, dia guna kayu tu, kemudian dia keluarkan tapi dia akan bergerak dengan pantas. Dia tak boleh gerak perlahan begitu sampai kiamat pun tak jadi. Dia kena buat dengan laju, maka dia itu adalah al-muriyat. Jadi al-qadhan itu sendiri bermaksud yang menyalakan ataupun yang mermecikkan. Kalau dalam konteks lain kita katakan qadhan itu kita boleh katakan air, atau dalam konteks surah ini merujukkan kepada percikan api. Jadi kita dapat lihat bagaimana Allah SWT tahu apa yang manusia boleh bayangkan sesuai dengan pemikiran mereka, sesuai dengan apa yang mereka fikirkan, maka Allah datangkan dengan sangat dramatik sekali aksi yang digambarkan dalam saat ini menimbulkan suasana, ada sound effect, ada bunyi nafas kuda, ada nampak pergerakan sesuatu yang bergerak dengan sangat laju dan juga ada percikan api. Itu kalau kita cuba bayangkan sebenarnya Quran ini tak bagi kita duduk diam. Kita lihat Quran, sebab tu orang kata kenapa Quran sekejap-sekejap cerita pasal ni, sekejap cerita pasal bumi, sekejap cerita pasal langit. Allah tak bagi kita duduk diam. Allah suruh kita menggembara, kita tak suruh kita duduk macam tu saja. Allah suruh kita bayangkan apa yang berlaku dengan pantas supaya kita tak tertidur lah, kita kata gitu. Sebab Allah nak sampaikan, Nabi nak sampaikan Al-Quran ini first bukan dekat orang Islam. Bukan dekat orang yang nak dengar. Nabi nak sampaikan ni juga kepada orang yang tak mahu mendengar. Jadi kalau sampaikan dalam bentuk lame, dalam bentuk yang sekadar nasihat-nasihat saja, orang memang tak nak dengar.
tu kena datangkan sesuatu yang menarik perhatian. Itu juga sebagai yang kata kita punya sebagai motivasi kepada kita juga, kalau kita nak berdakwah kita kena sampaikan mengikut audience lah, target audience tu. Siapa orang di hadapan kita. Jadi kita akan lihat Allah SWT sampaikan begitu. Ada surah Allah keras, ada surah Allah seolah-olah memujuk, ada surah Allah gunakan pelbagai teknik dengan rahmat dia untuk memujuk manusia ni supaya kembali kepada dia. Jadi surah Al-Adiyat ni Allah datangkan dalam bentuk yang sangat dramatik sekali. Allah datangkan satu bentuk berkenaan kalau kita katakan kuda perang lah. Kita lihat pada 2011 pun Steven Spielberg sendiri dia buat cerita nama War Horse kan. Berkenaan dengan kuda perang. Makna berkenaan kuda perang ni bukan saja disukai oleh orang Arab, tapi semua orang pun bertahu mengenai dia. Jadi kalau kita zaman kecil-kecil mungkin setakat Mask of Zorro lah kot. Zorro kan kita lihat kuda yang warna hitam tu. Setakat itu sahaja. Tapi itu pun menunjukkan kuda ini sesuatu yang diminati. Sesuatu yang disayangi. Kalau sampai zaman sekarang pun orang masih ada kereta lagi yang lambangnya kuda. Belum ada lagi orang kereta lambang ikan puyuh ke, tak ada lagi. Tapi kita tahu kuda ada. Basically, itu menunjukkan betapa sangat mahal sekali, sangat berpraktis sekali. Bahkan kuda juga adalah antara sukan yang mahal lah untuk orang-orang yang ada duit, orang-orang yang mewah. Antaranya lah. Baik. Jadi untuk orang Arab, zaman Nabi, perkara ini perlu disampaikan dalam bentuk teks ini, dalam bentuk suara ini, supaya dia dapat bayangkan. Zaman kita tak susah, kita tengok YouTube settle. Kita buka YouTube, kita dapat lihat macam-macam perkara. Nak tengok kuda perang pun kita boleh lihat. Jadi kita boleh bayangkan dengan lebih dramatik daripada orang zaman Arab ni. Tetapi zaman Arab ni Allah bermain dengan kata-kata supaya mereka dapat bayangkan. Mereka pandai sastra, mereka pandai orang yang pandai buat cerita, orang yang pandai sastra ni, kesusastraan mereka ni tinggi. Maka Allah datang dalam bentuk ni supaya mereka berfikir. Itu cara Allah SWT. Rahmat dia, kalau bolehnya dia tak nak azab mana-mana hamba dia. So dia datangkan supaya manusia datang ni minat. Itu cara kita. Kita lihat ada orang macam tak minat dengan agama, bukan kita jauhkan dia daripada agama, tapi kita cuba cari apa yang boleh tarik dia kepada agama ini. Itu cara dia. Jadi ayat 3 seterusnya Allah SWT melanjutkan firman dia, fal mughirati subha. Dan kuda ini, maka kuda ini kalau kita tafsirkan sebagai kuda ini, kuda perang ini dia menyerang dengan tiba-tiba di waktu subha, waktu pagi, waktu awal pagi. Bahasa kita mudah sajalah, iaitu waktu subuh. Jadi kita kata al-mughirat ni, al-mughir ni maksudnya bercepat-cepat dia melangkah. Jadi menarik dia, Allah sebut waktu mana? Waktu subuh. Allah tak sebut waktu malam. Kenapa Allah tak sebut waktu malam? Waktu malam orang berjaga. Kita jaga malam. Lepas isyak jaga lagi. Tengok TV ke, buat kerja ke, time mana nak tidur, time tu lah nak belajar ke, nak buat hal sendiri ke apa semua. Waktu malam. Time-time pukul 5 dekat pukul 5 tu, time-time elok buat tahajud tu, time tu kita mengantuk sebab apa orang kata embun dah turun. Time tu kita tidur. Time tu mesti macam mana pun kalau tak tidur, mesti akan rasa mengantuk. Waktu situ, sejuk pun dah sampai, apa semua dah sampai. So time untuk tarik selimut dan time untuk tidur. Jadi menarik dia datang waktu subuh, maksudnya waktu ketika manusia sedang lalai. Dibuai mimpi, kita katakan begitu. Sebab tu Rasulullah SAW sendiri diriwayatkan dalam Ibnu Katsir meriwayatkan bahawa kalau Nabi nak pergi menyerang satu-satu kota, diriwayatkan Nabi akan serang waktu subuh. Nabi akan tunggu sampai ada tak bunyi azan. Kalau Nabi kata tak ada azan, maka Nabi akan gempur tempat tu. Maksud kalau ada azan bermakna tempat tu telah pun ada orang Islam lah. Tempat tu telah pun diislamkan, Islam telah pun sampai. Tetapi kalau tidak, Nabi akan menggempur lah jika tidak ada azan. Jadi untuk antara yang diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam sirah lah, dalam sejarah Nabi SAW. Jadi kita kata asal kata tadi, muirat tadi, agar, bermaksud serangan yang mengejut. Gharah bermakna, kalau zaman sekarang kita sebut gharah jawiyah. Gharah jawiyah ni maksudnya serangan mengejut daripada udara. Jadi ulama kontemporari dia kata kalau gharah ni, jawiyah ni bermaksud serangan yang datang daripada udara. Jadi ambil perkataan yang sama juga, ghara, yang mughir tadi. Jadi kita boleh bukan tafsir saja kuda perang saja. Kita boleh kata tafsir kuda perang, kita boleh tafsir unta, kita boleh tafsir apa saja objek atau pelaku yang datang dalam bentuk menyerang secara ambush. Itu yang kita dapat tafsirkan dalam surah ini berdasarkan tafsir-tafsir kontemporari lah. Baik. Jadi kita lihat pada ayat yang seterusnya, ayat 4, Allah SWT melanjutkan aksi dalam kisah ini, dalam surah ini, fa'asabna bihi naqa'a. Maka apa berlaku dah
dah datang dengan laju, datang dengan percikan apinya, datang dalam keadaan mengejutnya. Kemudian apa, ada lagi efek yang Allah datangkan, itu menebangkan debu di udara. Nak menunjukkan tambah lagi dramatik betapa lajunya kuda ini, betapa tangkasnya kuda ini bergerak, sehingga apa yang di sekeliling itu turut terbang kerana kelajuannya. Itu apa yang Allah sampaikan. Semua ini adalah tambahan-tambahan untuk menimbulkan kesan supaya manusia mendengar. Apalah Muhammad nak cerita pula kali ni? Kenapa dia cerita pasal kuda pula ni? Duk apa bercerita pasal percikan api ni? Duk apa cerita pasal benda kuda yang datang secara mengejut ini? Jadi semua itu diceritakan oleh Allah SWT untuk menarik perhatian. Jadi kata an-naqab bermaksud debu yang bertebangan di atas wajah musuh pada saat peperangan berlangsung. Jadi lajunya kuda itu menyebabkan bertebangannya debu-debu. Kerana apa? Kerana ketinggian kelajuan kuda yang dimaksudkan tadi. Yang itu Allah datangkan. Kemudian ayat 5, jadi Allah sampaikan dengan pantas, kita pun bergerak dengan pantas insya-Allah. Fawasata nabihi jama'a. Dan dia ni apa kuda ni buat? Kuda ni menyerbu ke tempat kumpulan-kumpulan musuh. Jadi jamaah kalau digunakan dalam Al-Quran bermaksud kelompok yang besar yang selalu merasakan diri mereka hebat dan mereka ini pasti akan menang. Tetapi apa yang Allah datangkan sendiri, kelompok yang merasakan mereka ini tidak akan terusik, tiba-tiba digemparkan di tengah kelompok-kelompok ni secara mengejut. Di situ kumpulan mereka ini diporak-perandakan oleh seekor kuda ni ataupun kuda yang banyak ini, menyebabkan mereka terkejut, mereka tak sangka akan berlaku keadaan ni. Kalau tuan-tuan lihat dalam surah lain, misal surah Al-Qalam misal, kalau tak silap saya, di mana orang ni dia kedekut, hendak satu kumpulan ni kedekut tak nak beri sedekah kepada orang-orang yang susah lah, maka apa yang mereka buat, mereka sembunyikan diri mereka. Antaranya kalau tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Qalam. Dan apa yang datang ialah azab yang Allah datangkan dalam bentuk api. Kalau tak silap, kebun-kebun itu musnah. Kalau tak silap, datang ketika mereka sedang tidur, mereka sedang dilena mimpi. Datang dalam keadaan mereka tak sedar, sehingga kan kalau dibayangkan asap yang tebal itu pun, kalau ada lah sebab terbakar, pun mereka tidak dapat hidunya kerana dalam keadaan mereka sedang lalai. Itulah yang Allah nak datangkan, bahawa datangnya kuda ini dalam keadaan yang sangat mengejut. So selesai ayat 1 hingga ayat 5 dengan penuh aksi sekali. Persoalannya sekarang ialah apa tujuan aksi-aksi ini? Apakah tujuan sumpah ini? Adakah sekadar untuk menggembirakan orang Arab ataupun menggembirakan kita? Mungkin orang zaman kita tak appreciate sangat pun benda ni. Kita lebih lihat benda yang hebat dalam Hollywood dah tunjulkan. Cerita Arab Mesir pun dah hebat lah sekarang. Cerita pasal robot apa semua. Cerita kita sendiri pun dah hebat-hebat dah. Jadi apa sebenarnya Allah nak sampaikan? Kita lihat dalam ayat 6, tiba-tiba dia seolah-olah ada plot twist, tiba-tiba cerita bertukar. Allah kata innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya kata Allah, manusia itu sangat ingkar, sangat tidak berterima kasih kepada Tuhan dia. Tadi cerita pasal kuda. Jadi cerita pasal unta lah kita katakan. Tadi cerita pasal jet pejuang lah zaman kita nak bayangkan. Tiba-tiba cerita kenapa manusia itu sesungguhnya tidak sering ingkar dan tidak berterima kasih kepada Rabb dia. Jadi kita pasti akan tertanya-tanya, apa kaitan sumpah tadi? Apa kaitan kalau kita katakan kuda perang tadi, yang tangkas tadi, yang sifatnya menyerang secara tiba-tiba ini, kenapa dikaitkan dengan tidak bersyukurnya manusia ini, tidak berterima kasihnya dan ingkarnya manusia ini kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Jadi saya dapat kumpulkan 3 pandangan. Pertama ialah saya dapat kumpul daripada dalam tafsir Misbah, karangan ulama contemporary, dia masih hidup lagi, orang Indonesia. Kalau tuan-tuan kenal, dia dulu menteri kalau tak silap di Indonesia, Pak Qurash Shihab ni. Beliau mengisyaratkan sumpah tadi yang kita lihat datang mengejut, adanya aksi bunyi nafas terengah-engah tadi, desas-desus tadi, lelah tadi, sebenarnya adalah sebagai gambaran kiamat itu sendiri. Menarik, ini pandangan dia. Ini adalah sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan tadi sebenarnya adalah simbolik saja, itulah kiamat. Kiamat itu datang dalam keadaan sangat huru-hara dan kiamat itu datang dalam keadaan mengejut. Kita telah bincang pun minggu lepas. Jadi itu yang Allah datangkan dalam bentuk kuda ini. Kuda itu sahaja simbolik sahaja, tetapi begitulah kiamat. Kiamat datang dalam keadaan manusia lalai. Sebab tu Allah terus masuk dalam ayat 6, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar,
sangat tidak berterima kasih kepada Rabbnya, menunjukkan dia lalai dengan harta dunianya, dengan lalai apa yang dia suka. Sebab tu Allah kata, bila dikata berkenaan gempa bumi, kalau kita kata gempa bumi, mungkin semua orang tak rasa gempa bumi tu. Dia tak pasti orang Arab zaman Nabi rasa tak gempa bumi. So kalau Allah cerita pasal zalzalah, dia mungkin kata tak apa, tempat orang lain kot. Tempat kami tak rasa. Jadi Allah datangkan satu berkenaan dengan kuda perang. Perang ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Siapa saja boleh merasainya. Kita zaman kita pun, kita negeri kita pun pernah merasai perang. Di mana-mana saja zaman sekarang pun masih lagi berlaku perang. Jadi kita akan dapat lihat kesan-kesannya, kita dapat rasainya zaman kita boleh tengok dokumentari betapa hebatnya peperangan itu. Maka itu Allah kata, kalau kamu rasa perang itu sudah cukup hebat, kemusnahannya, lihat pada apa yang berlaku kepada Hiroshima, Nagasaki. Sekali satu bom je keluar habis, orang yang baling bom tu pun tak tahu jadi macam tu. Betapa dahsyatnya kesan itu, bertahun-tahun kesannya. Itu. Jadi Allah SWT datangkan gambaran yang lebih hebat. Allah datangkan kuda perang ni berdasarkan zaman orang tu, huru-haranya perang, bagaimana perasaan orang yang diserang secara tiba-tiba, mereka dengar bunyi, mereka dapat rasa debaran kuda itu sendiri berlari dengan penuh pantas. Begitulah orang nanti dia di kiamat nanti bagaimana mereka sendiri akan rasa berdebarnya dengan apa yang berlaku. Apabila bumi menceritakan berkenaan dengan kisah dia seperti mana kita bincangkan minggu lepas. Jadi Allah dengan rahmat dia, Allah datangkan situasi ini supaya manusia boleh berfikirlah. Diingatkan. Jangan lalai. Kalau kalian cerita pasal kiamat mungkin kalian tak perasan. Perang pun boleh berlaku bila-bila. Keamanan yang Allah beri, yang kurniakan jugalah rahmat Allah SWT. Yang itu pun Allah boleh ambil bila-bila masa. Allah boleh rendahkan kalian dengan cara apa? Dijajah oleh manusia lain. Itu antara yang kita boleh fikirkan. Wallahu a'lam. Jadi sebab tu Allah kata, Allah ingatkan manusia jangan lalai. Sebab nanti sedar-sedar nanti kamu akan mati dan kamu akan kembali berjumpa dengan Allah SWT nanti. Itu yang kita akan lihat nanti dalam ayat yang seterusnya. Jadi yang kedua pula kita boleh lihat betapa manusia, kata Buya Hamka rahimahullah ta'ala dan As-Sadi dalam tafsir dia kata betapa manusia ini telah diberi nikmat yang sangat besar. Antara nikmatnya adalah apa? Kuda perang. Perang ni juga sebenarnya nikmat. Nikmat apa? Sebab apa Allah kata kenapa tidak Allah datangkan satu kaum untuk melindungi kaum yang lemah. Ada masanya perang ini berguna. Ada masa jika digunakan dengan pendekatan yang betul lah. Sebab apa? Untuk mempertahankan diri misal. Untuk menyelamatkan orang yang ditindas di negara lain. Pada konteks zaman itulah. Zaman kita terikat dengan PBB dan macam-macam lagi lah. Jadi kan nanti kena tangkap ISIS pula kan. Tapi kita cerita dalam konteks-konteks tertentu, perang ini ada rahmat dia. Dan juga antaranya adalah kuda perang itu sendiri. Kuda itu adalah satu nikmat oleh Allah SWT menyebabkan manusia rasa senang. Dia kata kuratan ayun dia orang lah. Lihat pada kuda dia rasa tenang. Jadi mereka sangat sayang pada kuda ni. Kalau kita tengok zaman sekarang macam kita kata tadi, lambang kuda ni zaman sekarang, lepas sekarang pun orang kata Ferrari apa misalnya kan. Kereta semua lambang kuda. Jadi itu. Jadi orang masih lagi dengan kuda ni. Orang masih bermain dengan kuda ni. Jadi diisyaratkan di sini malangnya setelah apa yang Allah bagi nikmat ini, mereka lalai dengan harta mereka yang mereka miliki, menyebabkan mereka sombong dan mereka jauh daripada Allah SWT. Jadi betapa harta ni sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sebenarnya harta ini juga adalah ujian untuk kita. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Manusia ni bila diberi kemewahan, kemuliaan, Allah kata Allah nak muliakan aku. Tapi apabila diberi ujian, diberi kesusahan, dia kata Allah dah hina aku. Kita ingat ujian itu adalah kesusahan. Tetapi sebenarnya yang lebih besar daripada itu adalah Allah bagi kita kesenangan, Allah bagi kita kesihatan, itu yang lebih besar. Betapa ramai orang merungut bila masjid ditutup. Tetapi adakah kita menjalankan tanggungjawab kita apabila masjid dibuka semula? Itu juga adalah ujian oleh Allah SWT. Betapa manusia ini akan sentiasa diuji. Bahkan para Nabi juga diuji. Betapa hebatnya harta yang kita sayang ini, Nabi Sulaiman sendiri diuji dengan kuda-kuda perang. Di mana dia baginda disibukkan dengan kuda perang itu sampai dia pun rasa terlalai melingati Allah, maka dia sembelih kuda-kuda itu. Kemudian akhirnya Allah bagi sebab korbannya dia itu Allah bagi dia satu kerajaan yang takkan pernah ada selepas dia. Yang itu. Betapa Allah apabila kita korbankan satu benda yang kita sayang, pasti akan Allah gantikan dengan perkara yang lebih baik. Itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia benarlah ujian kesenangan dan kemewahan itu sebenarnya lebih payah, lebih susah daripada ujian berbentuk musibah dan juga kesusahan.
Kita lihat awal-awal PKP lah. Semua orang pun duk sedih-sedih, semua cerita pun nasihat duk sini jaga kita jaga kita. Kita lihat dah jadi PKP bergaduh dah. Dah start bergaduh dah, bulan Ramadan dah start bergaduh dah. Dia punya rasa tu sekejap sahaja. Betapa manusia ni mudah dilalaikan. Kalau kita lihat pandangan ketiga pula, Norman Alihan, saya petik daripada kata beliau, ulama kontemporari, kita katakan ustaz yang mengajar kontemporari, dia kata, dia bawa pandangan sedikit berbeza tadi. Beliau kata bila dilihat kepada kuda perang itu, dia kata bagaimana dia taat kepada tuan dia taat dalam menggempur waktu subuh ni. Saya pun tahu research kuda ni kuda buat apa waktu malam. Kepada saintis kata dia tak semestinya tidur saja. Dia ada buat kerja-kerja lain dia. Jadi dia taat kepada tuan dia adalah untuk apa? Menyerang satu-satu orang ni, satu-satu kelompok ni waktu pagi. Kenapa dia boleh taat sangat dekat tuan dia ni? Kalau kuda, kalau kucing ke, kalau apa kucing lagi kita bagi, lagi lemak dia. Tak lain dengan kuda. Kuda kita bagikan dia taat kat kita, dia ikut cakap kita. Jadi apa sebab? Sebab kita bagi dia makan. Tuan dia belai dia, tuan dia mandikan dia, shampookan dia, bagi dia tempat tinggal, bagi dia makanan, menyebabkan dia berterima kasih kepada tuan dia. Jadi amat malang sekali apabila makhluk yang tidak berakal ini boleh taat kepada tuan dia. Kenapa tidak kita yang diberi akal, yang diberi potensi untuk mengikut wahyu, kita menjadi orang yang lebih menentang kepada tuan kita iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah membelai kita. Daripada kita sejak kita daripada rahim lagi, daripada sejak kita keluar sekali kita tak mencari rezeki kita sendiri, sampai kita boleh cari rezeki kita sendiri, kita lalai dengan apa yang kita namakan sebagai usaha dan ikhtiar kita. Kita mula bangga dengan diri kita, menyebabkan kita lupa kepada Tuhan kita yang selama ini telah membelai kita dengan penuh kasih sayang, yang di mana dia kenalkan zat dia dengan apa? Dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu yang dapat kita lihat antara pandangan-pandangan ulama kontemporari, apa yang dimaksudkan kaitan sumpah itu dengan apa yang disumpahkan itu. Wallahu a'lam. Sebab tu Allah kata dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah, perhambakanlah diri kepada Tuhanmu yang telah menciptamu dan orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Kalian bangga dengan harta yang kalian wariskan tanpa usaha kalian sendiri daripada nenek moyang kamu. Tapi ketahuilah, akulah yang telah tetapkan kalian berada dalam keluarga-keluarga ini untuk mewarisi harta-harta ini. Akulah yang telah memberi mereka ini harta-harta dan aku pilih kalian untuk mewarisinya tanpa usaha kalian. Maka ingatlah kepada aku supaya kalian itu bertakwa. Jadi Al-Qanut sendiri bermaksud sangat ingkar, sangat kufur terhadap nikmat dan banyak melakukan pengingkaran. Itu maksud Al-Qanut. Wallahu a'lam. Baik, kita terus pergi pada ayat yang seterusnya, ayat 7. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Okey, menariknya ayat 7 Allah kata manusia benar-benar menyaksikan keingkaran. Dan sungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri binafsi keingkarannya, apa yang dia lakukan. Apa maksudnya bila kita mendapat sesuatu, bila kita ingkar, dapat dizahirkan sendiri melalui bahasa tubuh kita. Kita jadi orang yang sombong, kita menjadi orang yang bongkak, dan juga ditafsirkan oleh ulama-ulama klasik di mana dalam Al-Quran bermaksudlah Ibnu Katsir misalnya kata tubuh kita sendiri akan jadi saksi lah, di mana mulut kita terkunci, kaki kita akan bercakap, kaki kita akan bersaksi, tangan kita akan bersaksi. Segala perkara lain, telinga kita akan bersaksi kepada Allah SWT terhadap apa yang kita ingkarkan kepada Allah. Jadi kalau kita lihat ayat 8 juga menarik, Allah kata wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat mencintai dengan kesangat-sangatannya lah, kita kata macam tu. Okey, kenapa saya terjemah begitu? Saya nak lihat, tuan-tuan lihat sedikit pada perkataan wa innahu, dan kerana dia, yakni manusia itu, li hubbil khairi, kerana kecintaannya kepada kebaikan itu, la syadid, benar-benar keras, benar-benar bersangatan sekali. Allah tak kata wa innahu al khairi la syadid. Allah tak kata dan kerana harta, dan kerana kebaikan. Allah kata kerana cinta kepada kebaikan itu dengan sangat-sangatnya sekali. Kita terjemah begitu. Jadi Allah kata bukan salah harta. Allah sendiri akui bahawa khair itu kebaikan. Harta itu boleh jadi kebaikan, anak-anak boleh jadi kebaikan, isteri boleh jadi kebaikan, pasangan hidup suami boleh jadi kebaikan. Tetapi yang Allah kata di sini adalah li hubbil khairi. Cintanya kepada kebaikan tersebut. Cinta tak ada masalah. Kita cinta kepada anak kita.
Kita cinta kepada suami kita, kepada isteri kita, kepada teman-teman kita, kepada harta, kepada jawatan. Tetapi yang jadi masalah apabila Allah kata la syadid. La ni kalau dalam Arab dia kata lam taukid, penegasan bermakna benar-benar. Syadid itu sendiri maksudnya keras. Kalau kita anta ni syadid sangat, orang takut nanti. Anta syadid ni, kamu ni keras sangat. Kamu ni keras sangat. Sangat tu pun dah melambangkan sangat keras. La tu pun dah sangat dah. Syadid tu sendiri dah cukup dah maksudnya keras. Jadi dia cintakan harta ini, kebaikan ini yang sepatutnya menjadi kebaikan, tetapi mencintai melebihi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dia letak harta itu, letak dunia itu di hatinya, bukan di genggamannya. Sebab tu orang sufi kata jangan letak apa tu hati itu, jangan letak harta itu, dunia itu di sini, tapi letaklah di bawah genggamanmu. Hanya itu yang Allah maksudkan. Cantik sekali cara Allah susun pun. Allah tak salahkan harta, Allah salahkan diri kita yang mencintainya lebih daripada apa yang sepatutnya. Harta tu asalnya perkataannya al-mal, mal. Tetapi di sini Allah tak guna al-mal, Allah kata li khair. Apa sahaja benda kebaikan yang melalaikan kita terhadap cinta yang sebenar, cinta yang hakiki, iaitu Allah SWT. Iaitu. Jadi kita katakan punca itu bukan datang kerana harta, punca itu kerana kita sendiri berlebih-lebihan mencintainya, sehingga kita melupakan sesuatu yang kekal abadi, yang lebih hebat daripada itu. Kita lihat even sahabat sendiri diuji pada perang Uhud, di mana Nabi kata walaupun datang burung sekali menyambar kalian pergi pun, menyambar aku pun, jangan kau turun daripada bukit tu. Maka apabila mereka rasa perang dah tamat, mereka turun untuk mendapatkan harta-harta itu. Yang itu yang halal itu pun diuji, apatah lagi perkara yang melibatkan perkara yang haram, tentu saja perlu kita jauhi. Yang itu Allah nak bagi tahu betapa harta ini memberi kesan yang sangat besar kepada manusia. Boleh dibawa kepada perkara kebaikan. Allah sendiri guna perkataan al-khair. Kita kata kaifa haluka, apa khabar kamu? Alhamdulillah ana bi khair, kan? Alhamdulillah saya baik. Tu al-khair tu baik. Jadi harta tu Allah iktiraf, baik. Tapi kalau salah guna, dia boleh menyebabkan jadi tidak baik kepada diri kita dan kepada orang lain, sampai sanggup berbunuh-bunuhan, sampai sanggup berbasah muka dengan adik-beradik sendiri, saudara mara sendiri, pak saudara sendiri, kerana berebutkan tanah sekakang kera, tetapi melupakan tanah yang seluasnya langit dan bumi itu by default. Itu yang Allah nak katakan di hubbil khairi la syadid. Kamu cintakan kepada kebaikan ni berlebih-lebihan sangat. Itu yang Allah nak ceritakan. Jadi kemudian Allah kata ayat 9, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan kelak apa yang ada dalam kubur, seperti mana surah Az-Zalzalah sebelum ni, di mana mayat-mayat dalam kubur dicari, dikeluarkan, kalian tak boleh nak bersembunyi. Allah akan keluarkan satu-satu manusia ni, setiap satu tidak akan tertinggal untuk dihisap di padang mahsyar kelak. Dikumpulkan di padang mahsyar untuk bertemu dan diadili oleh mahkamah yang sangat adil, seagung-agungnya, oleh yang maha mengetahui, yang tidak boleh kita sembunyikan satu pun, satu zarah pun, satu atom pun tak boleh kita sembunyi. Apa yang dizahirkan, apa yang disembunyikan, semuanya Allah tahu. Jadi wa khusila ma fis sudur, dan apa yang dilahirkan, apa yang dalam dada. Jadi ditampakkan, kita katakan tadi, dijelaskan kebaikan dan keburukan apa yang ada dalam dada, apa dalam kubur pun Allah boleh bongkar. Bahkan itu simbolik sahaja, apa yang ada dalam dada pasti lagi Allah boleh bongkar. Dada ni macam-macam boleh ada kat dalam lah, lebih besar. Allah tak kata jantung. Jantung tu satu objek, dalam dada Allah boleh simpan macam-macam. Di luarnya manis, dalam mungkin sakit. Sakitnya di sini kan orang kata. Tapi itu semua Allah, Nabi pun kata taqwa wahuna. Takwa itu ada di dalam dada ni, dalam jantung kita. Itu Nabi kata. Jadi apa sahaja kelak akan ditampakkan atau akan dijelaskan. Sama ada kita kata dalam surah Az-Zalzalah sebelum ni, jangan remehkan kebaikan, jangan remehkan kejahatan. Semuanya ada balasannya sesuai dengan rahmat dan keadilan Allah SWT. Allah tamatkan surah ini, Allah kata inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Rabb mereka, Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Sama ada mereka itu bersedekah kerana baik, kerana ikhlas kepada Allah, ataupun kerana ada agenda-agenda yang tertentu, semuanya Allah tahu. Adakah mereka telah menjalankan amanah kebaikan yang Allah berikan? Allah sendiri cakap al-khair. Islam tidak pernah bermusuhan dengan harta. Islam tidak pernah bermusuhan dengan kekayaan, kemewahan. Nabi Sulaiman sendiri hartanya banyak. Kalau tak, itu Nabi, kalau kita ceritakan salah satu seorang Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi misalnya, dia adalah seorang peniaga, dia adalah seorang penjual kain dikatakan, dan dia pakai baju yang hebat-hebat, makan yang sedap-sedap. Tetapi
berapa banyak kitab yang dia lahirkan, yang dia tulis, yang dia lahirkan pengikut-pengikut daripada kalangan mazhab yang mengikut apa? Yang mengikut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan masalahnya khair itu, bukan masalahnya harta itu, masalah apa yang kita pergunakan, apa yang kita cinta itu tidak sempurna iman satu kaum bagaimana dia tidak mencintai Allah dan Rasul melebihi apa yang selain daripada itu. Jadi menarik, Allah kata al-khair boleh jadi harta, boleh jadi kenderaan, boleh jadi kawan-kawan, boleh jadi pangkat, darjat, boleh jadi populariti, boleh jadi apa sahaja yang menyebabkan kita boleh bahagia di dunia dan akhirat, dan boleh juga membawa kita kepada musibah yang lebih besar kelak di akhirat. Jadi kita katakan tadi, pilihan itu terserah di tangan kita sendiri, sama ada untuk menggunakan kebaikan ini untuk kebaikan atau kebaikan ini untuk melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Demikianlah surah ini Allah mulakan dengan sumpah yang mengandungi ilustrasi tentang kedatangan hari kiamat, bayangan, gambaran yang datangnya kiamatnya secara tiba-tiba didatangkan dalam bentuk objek al-adiyat. Al-adiyat boleh jadi juga taufan ke apa ke semua, boleh datang dalam bentuk apa sahaja yang boleh kita bayangkan. Jadi tentang kedatangan hari kiamat datang secara tiba-tiba melalui simbolik yang dilakonkan oleh al-adiyat. Jadi kalau kita kata kuda perang itu sekadar orang kata pelakonnya sahaja, diakhiri dengan penjelasan terbongkarnya segalanya dalam kubur kelak kalian apa, walaupun kita sayangkan harta tu bersangatan sekali, akhirnya tempat kita balik ke kubur. Ada setengah orang dia masukkan diri dalam kubur dengan harta-harta tu. Ada pencuri kubur zaman dulu. Sebab apa? Sebab mereka masukkan sekali dengan harta-hartanya, dengan duitnya dalam kubur. Kok malam hari nanti selalu marah sini, anak-anak sini korek sini ambil balik harta tu, duk pakai buat apa kat sana. Jadi kelak di akhirat lah nanti segala-segalanya akan ditentukan oleh Allah SWT. Jika hatinya hanya terdapat pada harta sahaja sehingga melalaikan dengan akhirat, maka pastinya kerugian besarlah nanti akan diambil kelak di akhirat. Kalau kita jadikan bumi ini sebagai tempat bercucuk tanam, sebagai untuk beramal, sebagai tempat untuk kita mencari kebahagiaan, mencari kekayaan supaya kita menyampaikan diri kita kepada akhirat itu, maka itu tidak menjadi masalah. Sebab kita tahu kan pergi haji pun perlukan kepada duit. Berzakat pun perlukan kepada duit, nak sedekah pun nak perlu kepada duit. Kita tuan-tuan nak buat Zoom meeting ni pun tuan-tuan kena langgan. Nak dapat bayar sejam. Tak boleh free, mana ada orang nak bagi free. Internet pun kena bayar, lampu pun kena bayar, elektrik semua memerlukan mal. Semua memerlukan al-khair. Tapi bagaimana kita gunakan kebaikan yang Allah telah berikan itu untuk kita mencapai kebahagiaan di dunia akhirat, untuk mencapai keredaan Allah, itu lebih penting. Semua parasana telah diberi oleh Allah. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dia telah jadikan segala-galanya yang di muka bumi ni memang untuk kalian. Memang untuk kita pun. Tetapi cara kita menguruskan itulah yang menentukan apa nasib kita kelak di akhirat. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita, insya-Allah. Kalau ada apa tambahan, soalan bolehlah kita berikan. Saya kembalikan kepada Encik Muammar dan Tuan Ellen. Terima kasih banyak. Okey, ini mungkin keluar sikit topik, sementara tunggu sahabat-sahabat lain bagi soalan sebagainya, insya-Allah. Yeah. Kalau tengok sekarang Ustaz, dari segi ini cerita pasal korban sikitlah, korban sebab yang dekat kan. Jadi kalau tengok daripada, yalah memang daripada zaman ke zaman, bukan zaman ke zaman lah, daripada tahun ke tahun, kalau di Malaysia sajalah dari segi kos korban tu, kalau korban korban satu bahagian lembu lah misalnya, harga memang meningkat lah dari tahun ke tahun kan. Jadi saya sendiri pun kalau, yalah kita dah banyak tahun, umur pun dah banyak, makin banyak, bila kita boleh tengok perkembangan korban tu daripada dalam 10 tahun kebelakangan ni, memang harga tu memang meningkat. Saya ingat lagi dulu, kalau dulu kita boleh dapat satu bahagian 300 lebih. Sekarang di Malaysia saja satu bahagian, kalau di kampung masih lagi buat dalam 600.5. Kalau di Kuala Lumpur ni dah 700.5 lah sebahagian. Yeah. Jadi kalau konsep zakat, kalau konsep korban tu maknanya siapa yang mampu untuk berkorban. Jadi akan ada waktunya orang yang mampu dulu pun dia mungkin tak berkemampuan pada waktu ke depan tu. Yeah. Jadi macam mana maksudnya ibadah korban tu yang Allah turunkan tu untuk kita semua orang boleh kalau berkemampuan mampu melakukannya. Tapi akan ada waktu kos-kos ibadah ni pun dia makin meningkat. Jadi macam mana Ustaz kita nak orang kata apa, nak terima, nak tengok perspektif tu Ustaz. Sebab saya ambil cerita lah contoh, mungkin kalau kata di Kuala Lumpur orang yang berkemampuan tu mungkin tak berapa merasakan. Tapi bagi orang kampung yang memang dia mampu pada satu tahap, tapi dia berkeinginan untuk melakukan ibadah korban tu.
Tapi mungkin kemampuan dia dah had 300, 400. Tapi bila datang tahun yang kena 600 setengah, 700 setengah jadi berat. Tapi keinginan dia untuk berkorban tu ada. Jadi macam mana nak tengok benda ni, Ustaz? Wallahualam, sebenarnya ni masalah ni sebenarnya saya ada bincangkan juga sebelum ini. Ada orang tanya kat saya, sekarang kan timbul isu boleh tak kita berkorban di luar negara? Antara sebab berkorban di luar negara ni murah lagi. Ya. Jadi saya katakan pertamanya kita lihatkan kepada kenapa menjadi, ini isu yang sangat sensitif lah. Kenapa menjadinya mahal ini, adakah memang betul harga tu mahal ataupun kerana harga pasaran ataupun kerana mengambil kesempatan. Kalau kerana mengambil kesempatan, pihak yang berwajib kena buat sesuatu lah dengan perkara ni. Sebab kalau dia ada kaitan dengan main dengan market ke apa, wallahualam. Tapi kalau memang harga begitu, maka akhirnya kita terserah kepada kemampuan lah. Setiap orang tu tidak akan diuji dengan perkara sekadar semampu dia. Jadi dia kena buat apa yang mampu. Kalau benar semua orang tak mampu nak sampai ke satu hal berkorban, maka dia akan kena buat apa yang dia mampu sahajalah. Sebab sebelum ni juga ada orang mengadu, habis kebaikan ni kat Nabi, habis kebaikan ni kat orang kaya je lah. Habis kat orang kaya sahaja. Maka Nabi bagikan benda-benda yang lain yang mereka boleh buat, zikir dan apa saja kebaikan yang boleh mereka buat. Tetapi kalau kita katakan benda ini berkait dengan ada permainan, orang sahaja menaikkan, maka pihak berwajib perlu ambil sesuatu supaya tidak berlaku sewenang-wenang dia. Maka antara alternatif ialah orang sekarang buat di luar negara lah. Tapi ramai orang marah bila buat di luar negara sebab orang kata kena tolong orang di negeri kita sendiri dulu. Tetapi masalah sekarang ceritanya dah jadi lain. Sebab harga dah terlampau mahal, ada orang tak mampu, so orang nak buat juga ibadah korban, maka orang buat ke luar negara, itu juga satu alternatif lah. Wallahualam. Jadi itu sahaja yang kita boleh usahakan. Tetapi adakah Allah akan salahkan ibadat korban ini dibuat pada siapa yang mampu lah. Ibarat sama seperti haji lah. Haji bukan semua orang mampu. Haji saya rasa dah dengan letak bukan sekadar harta. Kadang-kadang tabung haji letak umur 80 tahun pun boleh pergi. Kita tak tahu time tu larat tak larat lagi. Akhirnya dia menyebabkan terserah kepada kemampuan diri. Tapi seperti saya katakan tadi, kalau dia ada permainan tangan-tangan yang gelap, maka perlu disettlekan oleh badan berwajib. Tetapi kalau itu memang market dia, memang kita katakan sebab banyak permintaan maka harga akan begitu, maka kita boleh buat sekadar yang kita mampulah. Dan Allah akan nilai kita sekadar kemampuan kita. Kalau kita katakan niat kita dapat pahala kan. Jadi kalau kita tak boleh buat, bukanlah salah kita, tapi itu adalah kerana ketetapan sendiri yang Allah SWT tetapkan. Wallahualam. Terima kasih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, saya. Saya nak sambung pula. Nak sambung tanya jugalah yang tadi tu pasal korban tu kan. Tadi kata kemampuan, tapi sekarang satu isu timbul pula. Kalau kita tak mampu, kemudian kita cari korban yang paling murah yang menyebabkan mungkin lembu tu sangat-sangat kurus. Adakah pernah disebut Nabi bentuk macam mana korban tu yang perlu dibuat? Sebab timbul pula satu isu asal lepas. Jadi mana dari segi tu pandangan Ustaz? Sebab tu kalau kita lihat ramai orang dia nak buat sahaja sebab asalkan buat. Jadi soal ni bukan buat, soal ni kita kemampuan lah. Sebab tak ada orang pergi haji sampai biarkan anak-anak dia kelaparan semua, itu bukan suatu perkara yang patut. Kadang-kadang dia seorang mungkin dia dapat tiket free ke, dia tinggalkan anak-anak dia semua tak makan, itu bukan sesuatu yang patut. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah bukan soal perlu buat atau tak perlu buat. Soalnya kita buat semampu kita, kalau boleh jangan sampai yang bagi yang kurus-kurus lah. Tetapi kalau kita buat di luar negara, yang kurus-kurus ni pun orang appreciate juga, sebab orang perlu makan. Bagi kita, orang di tempat kita perlukan bantuan, betul. Tapi kalau saya lihat di Kemboja apa semua, mereka memang tak makan daging pun. Jadi mereka cuma makan daging ketika raya korban tu sahaja. Jadi kalau kita benar-benar mampu yang itu sahaja, wallahualam mungkin itu sekadar kita yang mampu. Kita pun tahu, Allah tahu, kurang-kurangnya aku boleh bantu juga, ada orang boleh makan juga air raya. Jadi mungkin itu boleh. Tapi at the end of the day ialah bergantung kepada keikhlasan diri dan kemampuan diri. Semua yang nanti Allah akan nilai. Tapi kalau kita memang baru nampak ini lembu tempang, memang tak boleh lah. Sebab tu lembu ni memang cacat ataupun rosak. Tapi sekadar kurus tu, kalau tempatnya miskin, lembu pun miskin jugalah. Lalu dia kalau kita tengok di Kemboja tu, sedih-sedih lembu dia. Tapi itu pun boleh menyebabkan manusia gembira. At the end of the day, saya sendiri tak boleh letakkan apa hukum dia.
tetapi terserah kepada kita punya masalah sendiri dan juga niat kita sendiri. Di negara kita juga saudara kita, di luar negara juga adalah saudara kita. Orang miskin di tempat kita mungkin mereka masih makan daging, mungkin. Tapi ada orang di sana memang mereka tak makan apa-apa pun. Jadi raya korban lah hari yang mereka dapat makan yang sedap-sedap sikit lah, kita katakan gitu. Wallahu'alam. Tapi terserah. Ada ulama' kata, kebanyakan mufti pun tak silap, dia kata lebih baik di sinilah. Tapi itulah, cuma orang ada masalah dia sendiri dan setiap orang ada niat dia sendiri. Jadi terserah kepada kebijaksanaan dan kemampuan sendiri. Cuma jangan kata sekadar nak bagi lepas je lah. Tak kisahlah rosak ke, makanan basi ke apa, orang berniaga kari pub sampai petang hari, tiba-tiba makanan dah basi pun bagi kat masjid, yang dapat dah longgokan makanan yang basi, yang tu tak boleh lah. Tapi kalau masih elok, masih boleh dimakan daripada dibuang saja, maka tafadhal, silakan. Wallahualam. Dan demi syarat macam ni, jangan bagi satu benda yang kita sendiri, Nabi Allah kata dalam Quran, kita sendiri tak sanggup, kita memincingkan mata. Kerana kita pun tak nak tengok yang tu. Kalau setakat orang kata lembu kurus tu boleh terima lagi kot, boleh makan lagi kot, insyaAllah. Allahuakbar. Okey, saya rasa kalau tak ada, tak apa. InsyaAllah setiap masa mungkin sahabat lain mungkin ada yang tak tahu. InsyaAllah Tuan Haji Allen sedang berusaha untuk record dan juga upload kelas kita ni, kelas tadabbur ni ataupun sesi tadabbur ni dalam YouTube channel lah. Nanti from time to time kalau usaha tu dah berjaya, kita akan iklankan pada semua lah. Jadi terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tuan Haji Allen. Semoga usaha tu diberi ganjaran sebaik daripada Allah SWT atas sifat demi ilmu Allah SWT untuk kita sampaikan. Jadi kita yang ada dalam sesi ni pun sikit sebanyak insyaAllah akan ada ganjaran dia, sebab kita sama-sama mencari ilmu untuk mengetahui apa-apa rahsia di sebalik sebalik firman-firman Allah dalam Al-Quran lah. Jadi itu saja, kalau itu saja mampu kita buat lakukan sebagai seorang pelajar, jadi insyaAllah ada juga sebaiknya ganjaran untuk kita. Dan terima kasih juga pada Ustaz yang sanggup meluangkan masa untuk berkongsi dengan kita segala surah-surah yang ada dalam Quran ni lah, insyaAllah. Jadi minggu depan insyaAllah kalau tak ada apa-apa aral melintang kita akan iklankan lagi untuk sesi kita yang ke depan, iaitu surah Al-Qari'ah. Jadi kalau minggu ni kita berhadapan dengan surah Al-Adiyat, minggu depan insyaAllah kita berhadapan dengan surah Al-Qari'ah. Tapi kita akan iklan dululah, kita tunggu iklan dulu. Kalau kata tidak ada apa yang lebih mustahak, insyaAllah kita akan sesi ni akan ada jugalah. Jadi itu saja daripada saya. Haji Allen ada apa-apa? Okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih sekali Ustaz. Bagi pihak rakan-rakan, kita ucapkan, kita doa pada Allah SWT agar kita semua dilindungi daripada wabak ini dan minta dijauhkan Malaysia secara khususnya daripada wabak ini, supaya kita semua dapat menjalankan kerja kita dan yang penting amal ibadah kita dapat sempurna dengan sebaiknya, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi dan itu sajalah insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan.